Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nik Nuraini binti Nik Aziz bernombor matrik S59054. Pada hari ini, saya akan membentangkan hasil tugasan individu saja yang bertajuk Faktor-faktor penyumbang kelemahan integriti dalam kalangan penjawat awam di bawah tema Rasuah di kalangan penjawat awam bagi subjek SOC 3107 Etika Pentadbiran Awam. Kelemahan integriti merupakan isu yang sangat kritikal kerana ia boleh membawa kepada kegagalan dalam tadbir urus penipuan, ketidakcekapan, rasuah dan pengurusan kewangan yang lemah terutamanya dalam sektor awam. Sektor awam telah dianggap sebagai masalah global kerana masih belum terdapat jalan penyelesaian bagi mengatasi permasalahan ini. Pada masa ini, tadbir urus dalam pentadbiran awam telah terdedah kepada kritikan awam kerana terdapatnya isu penyalahgunaan kuasa, konflik kepentingan, penyalahgunaan pengetahuan orang dalam, penyalahgunaan maklumat sulit untuk tujuan peribadi, rasuah dan salah guna kuasa telah dilakukan oleh beberapa penjawat awam walaupun kesannya akan mencemarkan imej penjawat awam secara keseluruhan. Banyak kes telah dilaporkan hampir setiap hari di muka akhbar dan media sosial mengenai tingkah laku tidak beretika yang dilakukan oleh penjawat awam terutamanya di Malaysia. Sebagai contoh, menurut Timbalan Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Syamsul Bahrin, separuh daripada pegawai kerajaan Malaysia yang didapati bersalah melakukan rasuah adalah di bawah umur 40 tahun. Oleh itu, lebih banyak inisiatif perlu dilakukan untuk mendapatkan semula kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Dalam organisasi sektor awam secara amnya, integriti pada dasarnya memainkan fungsi kritikal yang sangat penting dalam memastikan ketelusan dan accountability dalam sesebuah pembentukan organisasi. Sejak kebelakangan ini, negara kita telah dikejutkan dengan pelbagai isu yang menjadi perhatian sektor awam berhubung dengan penipuan, rasuah, kegagalan dalam tadbir urus, pengurusan kewangan yang lemah dan banyak lagi. Keadaan ini telah menimbulkan banyak persoalan mengenai tahap integriti sektor awam dalam menegakkan kepercayaan orang ramai. Oleh itu, di dalam perbincangan ini, kita akan melihat sejauh mana cabaran integriti yang dihadapi oleh sektor awam di Malaysia dan faktor-faktor penyumbang kepada kelemahan integriti dalam kalangan penjawat awam serta faktor tadbir urus dan sistem integriti yang baik. Namun begitu, walaupun terdapat banyak inisiatif dalam menambah baik penyampaian perkhidmatan di sektor awam, aduan dan kritikan masih lagi wujud. Malaysia menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan sebagai sebuah negara yang berbilang kaum. Sektor awam telah lama berhadapan dengan pelbagai aduan mengenai ketidakcekapan tadbir urus, masalah kerenah birokrasi, accountability yang lemah dan prestasi yang kurang memberangsangkan. Penyampaian perkhidmatan yang lemah telah mewujudkan jurang dari segi accountability, ketidaksamaan dalam perancangan dasar dan penyelarasan yang tidak cekap di kalangan agensi awam, khususnya di peringkat jemaah menteri. Isu-isu seperti kecuaian oleh pegawai awam yang tidak menjalankan tanggungjawab mereka dalam mendahulukan kepentingan kerajaan turut ditekankan. Antara contoh kelemahan yang diperhatikan semasa audit dijalankan ialah mengenai urusan pembayaran, perolehan kerja yang tidak sesuai dengan tidak mematuhi spesifikasi yang diperlukan atau mempunyai kualiti yang rendah, terlalu banyak kelewatan, terlalu banyak pembaziran dan hasil dapatan perolehan yang lemah dalam pengurusan aset kerajaan. Kelemahan yang ditemui di dalam pengurusan sektor awam ini telah menyebabkan orang ramai mempersoalkan sejauh mana sektor awam ini mampu untuk menguruskan kaki tangannya dengan baik. Faktor lain yang boleh mempengaruhi pelaksanaan pencegahan rasuah ialah tadbir urus yang baik. Faktor yang pertama ialah pengurusan risiko dan integriti. Pengurusan risiko sangat penting bagi sesebuah tadbir urus yang baik kerana rangka kerja tadbir urus termasuk dalam membuat keputusan strategik. Keadaan ini bergantung pada tahap pengetahuan dan pemahaman terhadap perniagaan dan akses kepada maklumat sama ada melalui media elektronik,
atau sebarang cara yang lain. Kewujudan tadbir urus yang baik mampu menjamin semua elemen nilai etika, peranan dan tanggungjawab dalam rangka kerja pengurusan risiko bersama set accountability yang jelas. Faktor yang kedua ialah kepimpinan beretika dan amalan integriti. Kepimpinan beretika memberi impak yang besar terhadap tujuan moral di kalangan pekerja. Antara kualiti kepimpinan beretika yang mempengaruhi integriti pekerja adalah dengan menunjukkan contoh yang baik kepada pekerja mereka, ketegasan pihak pengurusan dalam menyebarkan norma etika dan membendung salah laku pekerja, serta sifat keterbukaan pihak pengurusan untuk membincangkan masalah dan integriti yang berlaku dalam kalangan pekerja. Faktor yang ketiga ialah dari segi amalan pengurusan aset dan integriti. Pengurusan aset adalah rangka kerja dalam membuat keputusan yang berteraskan matlamat untuk meningkatkan kecekapan dan memelihara nilai aset dan kos secara efektif melalui keputusan yang tepat pada masanya. Prinsip-prinsip dalam pengurusan aset telah digunakan sebagai amalan di agensi awam untuk menyokong dalam membuat sesuatu keputusan. Faktor yang seterusnya ialah amalan sumber kewangan dan integriti. Sumber kewangan sebagai penggunaan modal kewangan yang boleh diubah oleh organisasi untuk mencapai matlamat mereka. Kemampanan kewangan adalah penting sebagai keupayaan untuk menjana sumber berdasarkan permintaan supaya ia dapat mengekalkan proses produktif dalam menghasilkan hasil dan simpanan. Dan faktor yang terakhir ialah dari segi infrastruktur, kemudahan dan integriti. Bahagian asas infrastruktur menggalakkan penyeragaman, penambahbaikan dan keboleh-operasian perkhidmatan bagi mengurangkan perbelanjaan kawalan operasi dan penyelenggaraan, seterusnya mampu meningkatkan sistem kerajaan tanpa mengira pemilikan. Malaysia bertanggungjawab terhadap pengurusan infrastruktur dan kemudahan awam yang betul untuk memastikan tahap integriti dan kepuasan awam diurus dengan baik, di mana mereka sentiasa memainkan peranan utama dalam pembangunan sesebuah infrastruktur. Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada kelemahan integriti dalam kalangan pejabat awam. Antaranya ialah bersikap berat sebelah. Isu-isu ketidakadilan, berat sebelah atau ketidaksamaan dalam perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat sentiasa dibangkitkan kepada kerajaan tempatan. Isu-isu ini bukan sahaja melibatkan ideologi atau pendirian politik yang berbeza, tetapi juga melibatkan agama dan kaum di mana ia telah menjadi isu dalam konteks menguatkuasakan undang-undang. Secara amnya, agenda politik juga merupakan faktor kepada penyumbang kelemahan dalam sesebuah integriti pejabat awam. Hal ini kerana terdapat individu yang berhasrat untuk mencapai agenda politik tersendiri sehingga sanggup menggunakan jalan yang mudah. Sistem birokrasi yang rumit dan membosankan juga merupakan faktor penyumbang kelemahan kepada integriti dalam kalangan pejabat awam. Birokrasi adalah isu yang paling merumitkan untuk rakyat mendapatkan perkhidmatan. Sebagai contoh, terdapat beberapa borang yang perlu dilengkapkan untuk memohon sesuatu perkara dan akan mengambil masa yang lama untuk menunggu sesuatu maklum balas daripada pihak tersebut. Keadaan ini akan menyebabkan pelanggan mengambil tindakan untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa mengenai sikap pekerja di kaki tangan sektor awam yang tidak melakukan kerja dan seterusnya menjejaskan reputasi syarikat tersebut. Di samping itu juga, sikap pilih kasih merupakan faktor yang besar dalam menyumbang kepada kelemahan integriti dalam kalangan pejabat awam di Malaysia. Sikap pilih kasih menandakan pemberian layanan istimewa atau nikmat oleh pemegang jawatan yang diamanahkan berdasarkan prasangka seperti hubungan keluarga, etnik, parti atau gabungan agama, malah juga persahabatan yang akrab. Pilih kasih dalam perkhidmatan awam melibatkan penjualan pangkat pegawai. Penyalahgunaan kuasa juga selalu terjadi dalam sesebuah pentadbiran awam. Penyalahgunaan kuasa melibatkan penjawat awam menggunakan kuasa miliknya untuk memberi manfaat secara tidak wajar kepada penjawat awam yang lain. Ia juga boleh melibatkan penjawat awam menggunakan kuasa yang dimilikinya untuk mendiskriminasi orang lain. Dan faktor penyumbang kepada kelemahan integriti yang terakhir ialah rasuah yang melibatkan janji, penawaran atau pemberian faedah yang tidak sepatutnya
mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang penjawat awam. Rasuah juga boleh digunakan untuk mengurangkan jumlah cukai, yuran, hutang, duty kastam dan elektrik serta caj utiliti awam lain yang dikutip daripada firma perniagaan maupun golongan individu sektor swasta. Kerajaan Malaysia menyedari bahawa akan kepentingan sektor awam sebagai agensi pentadbiran dan pengurusan awam. Justru bagi mengelakkan berlakunya penipuan, salah laku serta rasuah, setiap jabatan di sektor awam diterapkan dengan amalan integriti. Kerajaan telah memperkenalkan strategi yang dikenali sebagai bersih, cekap dan dipercayai pada tahun 1980 untuk menggantikan Ordinan Pencegahan Rasuah 1950 dan Akta Pencegahan Rasuah 1961 bertujuan untuk memastikan pencegahan rasuah dan meningkatkan amalan integriti di pelbagai jabatan sektor awam. Di samping itu, pada tahun 1967, Badan Pencegahan Rasuah telah ditubuhkan untuk menghapuskan rasuah dan menghalang tindakan kecuaian di pelbagai jabatan sektor awam di Malaysia, dan program transformasi kerajaan juga telah diperkenalkan untuk mentransformasikan anggota kerajaan supaya lebih cekap dalam menyampaikan perkhidmatan dan tanggungjawab terhadap setiap keputusan yang dibuat, serta penubuhan Institut Integriti Malaysia telah ditubuhkan untuk menjadikan sektor awam di Malaysia ini semakin telus dan berintegriti. Secara keseluruhannya, penekanan yang kuat untuk mengawal aktiviti dan operasi melalui undang-undang, peraturan dan prosedur yang ditetapkan menjamin pertumbuhan accountability dan integriti dalam sektor awam. Pemimpin yang mempromosikan nilai moral dan memberikan visi dan misi yang jelas dapat menarik pengikut mereka dalam berkongsi nilai kejagaan yang baik bagi membantu meningkatkan kecekapan integriti sesebuah organisasi. Adalah dicanangkan agar setiap jabatan dan kementerian dapat menghasilkan aktiviti etika dan integriti untuk memupuk tadbir urus yang baik dalam organisasi. Oleh itu, pembangunan perterusan pemimpin perlu diutamakan kerana ia memberi kesan langsung kepada kecekapan integriti sektor awam.